Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari dan terima kasihlah Cikgu Nosia tadi untuk aktiviti yang sebelum ni set tadi. Jadi untuk bahagian saya yang sesi sebelum kita tengah hari ni sebenarnya tak banyak sangat. Saya akan cuba habiskan dalam masa yang sekejap sebelum kita boleh rehat sama-sama. Jadi kita teruskan dengan tajuk untuk slot petang ini iaitu bahan sumber IBSE. Okey, so cikgu-cikgu dah ready ke untuk sesi akhir tengah hari ni? Dah. Alright. Sangat ready. Okey, semua dah tak sabar kan? Okey, nak makan tengah hari dah. Okey, tujuan dia adalah yang pertama nak memahirkan cikgu-cikgu untuk mencari bahan sumber IBSE dan juga satu lagi adalah budaya perkongsian lah IBSE sebab kita pun tengok macam tadilah soalan, saya suka dengan soalan Cikgu Ismi tadi, iaitu macam mana kalau kita nak pergi turun nak ajar cikgu, kalau kita cikgu sekolah menengah macam mana kita nak pergi bagi contoh kat cikgu sekolah rendah, kalau kita cikgu sekolah menengah macam mana kita nak pergi bagi contoh kat cikgu sekolah menengah kan. Jadi itulah pentingnya pembudayaan perkongsian kalangan ilmu dalam kalangan kita lah. Jadi kita buat dan kemudian kita kongsi dengan kawan-kawan kita dalam ni daripada JUN negeri, daripada Perlis, daripada Kedah, yang ada macam-macam background kan, daripada sekolah rendah, daripada sekolah menengah, lepas tu juga daripada contoh kalau kita nak yang basic kimia ada, basic fizik ada, basic bio pun ada. Jadi kita boleh saling berkongsi. Okay. So antara bahan yang disarankan daripada pusat STEM adalah yang pertama kita rujuk kepada kita punya agensi ataupun organisasi yang menjadi kita punya kiblat kepada IBSE kita lah, iaitu laman Alapat kan. Okey, laman Alapat daripada Perancis. So cikgu boleh pergi ke pautan foundation LAMAP. LAMAP tu singkatan kepada laman Alapat tu lah. Okey, dan boleh pergi tengok kat situ international resources. Dan memang saya setuju sebenarnya laman web agensi di overseas ni dia memang ada teacher resources. Itu yang kita cuma kita kena selalu pergi explore lah, pergi cari mana yang ada. Kalau tengok sebenarnya banyak dia punya industri dia pun memang ada. Okay, so kita gunakan bahan dia dan kita kongsilah dengan kawan-kawan kita. So kat sini ada banyak dan juga dia fokuskan kepada perkembangan profesionalisme dan juga membangunkan kerjasama antarabangsa dalam pengajaran sains. Okey, dia antara famous lah untuk IBSE ya. Kemudian juga satu lagi yang boleh dijadikan rujukan adalah Next Generation Science Standard ataupun National Science Teaching Association. Ini pun overseas juga, boleh pergi ke pautan ngss.nsta.organization. Kemudian boleh dapatkan bahan-bahan dari situlah. So dia bahagikan bahan-bahan IBSE itu kepada bidang yang lebih pelbagai lah. Mungkin bidang tu tak berapa familiar di Malaysia, macam contoh sains hidup, sains bumi dan angkasa, sains fizikal, kejuruteraan, teknologi dan sains penggunaan. Mungkin ada yang orang kata apa, kita tak berapa ni sangat lah. Okay. Satu lagi cikgu boleh pergi juga ke STEM Curriculum for K-12 Teach Engineering, iaitu teachengineering.org. Kat situ pun ada banyak macam mana dia fokus kepada bahan-bahan daripada kejuruteraan lah dan macam mana kita nak integratekan, sebab itu pun antara satu masalah bila kita nak buat aktiviti STEM. Sainsnya nampak, mathnya nampak, tapi engineeringnya tu kadang-kadang kita tak nampak kan. Okey, jadi kita boleh tengok kat situ macam mana contoh-contoh aktiviti engineering boleh dimasukkan dalam STEM aktiviti kita. Okey. Dan kalau cikgu nak buku, ada guru yang berminat jenis nak baca-baca buku dalam bentuk PDF, cikgu boleh pergi ke National Academies Press, nap.edu. Okey, kat situ ada banyak dan cikgu boleh cari satu buku, contoh dia Inquiry and the National Science Education Standard, A Guide for Teaching and Learning, terbitan tahun 2000 dan cikgu boleh download, boleh baca lah kat situ. Okey. Dan yang bagusnya dia boleh download sebagai guest, jadi cikgu tak perlu create account lah untuk cikgu nak login. Siapa-siapa pun boleh, cuma nanti cikgu bila nak masuk tu cikgu cuma klik yes I accept the terms dan bagi maklumat dia akan hantar ke email kita.
Kemudian cikgu boleh juga gunakan Google Scholar kalau ada yang rasa lebih excited nak pergi cari bahan pasal IBSE, boleh pergi ke Google Scholar dan gunakan kata kunci Inquiry Based Science Education untuk dapatkan dia punya tu. Kalau cikgu nak dapatkan betul-betul dia punya Inquiry Based Science Education tu, cikgu letakkan tanda pembuka kata dengan penutup kata tu. So maknanya dia punya keyword tu dia memang akan cari sebiji macam tu. Cikgu letakkan dia punya pembuka kata dengan penutup kata tu, dia memang akan cari sama macam yang cikgu tulis lah. Itu tips untuk cikgu lah. Kalau tidak nanti dia akan, kalau cikgu tak buat yang pembuka kata, penutup kata, nanti dia akan bagi apa-apa artikel yang ada perkataan inquiry, ada perkataan base, ada perkataan science, ada perkataan education. So kalau nak betul-betul yang macam tu, cikgu letakkan pembuka kata, penutup kata. Dan kat situ pun ada artikel jurnal yang berbentuk lebih ilmiah lah, dan cikgu boleh cari mana-mana kajian yang terkini. Kemudian boleh pergi ke YouTube juga. Kita tahu platform perkongsian video yang paling besar sekali sekarang adalah YouTube. Jadi kita boleh ke sana dan kita boleh search saja macam biasa tadi. Guna juga macam tips yang saya kata tadi, boleh gunakan inquiry based education, letak pembuka kata, penutup kata untuk cikgu dapatkan betul-betul tajuk tu, dan kemudian boleh download lah. Kalau nak download boleh gunakan banyak. Kat sini dia bagi contoh Y2Mate untuk online punya YouTube downloader. Sebenarnya ada banyak lagi cikgu boleh gunakan SS tu kan, yang teknik SS untuk kita download tu pun boleh. Okey, bergantunglah kepada cikgu. Kalau cikgu ada masalah berkaitan dengan nak download video ni, boleh maklumkan dengan saya direct lah kalau nak perlukan tutorial tu lah. Dan akhir sekali adalah Google Drive, penubuhan Google Drive. Yang ini pun saya rasa ramai kalangan guru kita yang dah mahir lah sejak pandemik COVID-19 melanda ni. So ramai orang yang celik IT, dan saya rasa dia tak ada masalah lah untuk nak akses bahan-bahan di Google Drive. So kita boleh gunakan akaun Google Classroom yang MOE punya kita tu untuk kita dapatkan full feature dah. Dan kemudian kita search kat situ, kita sign in, dan kemudian kita boleh create folder untuk create satu folder baru, dan kemudian kita namakan dia. Contoh kat sini dia bagi nama IBSE Negeri Sarawak dan create. Jadi kat dalam tu nanti semua orang boleh share macam-macam benda. Kita boleh classify dia lagi kepada sekolah rendah, sekolah menengah, ataupun apa-apa kriteria yang kita nak. Dan kita boleh share juga dengan rakan-rakan guru yang lain. Jadi semua orang ada akses kepada bahan yang boleh membantu antara satu sama lain lah. Jadi dia ajar juga yang ke-11 tu, XI tu, dia ajar juga macam mana cikgu boleh jadikan benda tu boleh dikongsi dengan rakan-rakan guru lain lah. Dan sedikit perbincangan untuk penggunaan ataupun macam mana nak menguruskan Google Drive tu. Kalau boleh kita lantiklah pengurus, kemudian kita buat folder dia dalam tu supaya memudahkan cikgu-cikgu buat carian. Kita namakan file dia tu supaya cikgu pun senang cari nak pergi ke mana. Nak sekolah menengah, okey ni sekolah menengah. Nak sekolah rendah, ada sekolah menengah, ada sekolah rendah. Okey. So penamaan tu memainkan peranan. Lepas tu kita boleh simpan bahan dalam tu dan share. Dia boleh berbentuk macam-macam, dan satu lagi adalah yang paling penting adalah kita nak pastikan kualiti bahan yang dikongsikan tu adalah orang kata apa, mendapat approval lah ataupun pengesahan daripada pakar, supaya tak adalah salah konsep nanti kan bila kita share untuk rakan-rakan guru nanti. Dan juga satu lagi dia cadangkan kita buat checklist untuk evaluation for IBSE resource. So kat situ kita boleh nampak lah kata benda tu sesuai tak sesuai digunakan oleh rakan guru. Dan seperti yang cikgu tengok juga tadi, sebenarnya kita nampak kan satu lompang yang wujud sekarang kita kat Malaysia, iaitu kita sangat kekurangan Malaysian content tentang benda-benda macam ni. Sebab tu sangat-sangat digalakkan jika cikgu ada kemahiran buat video, kemahiran buat benda-benda IT ni, jadi cikgu hasilkan sebanyak mungkin bahan yang kemudiannya boleh dijadikan rujukan oleh guru-guru lain dan seterusnya menjadi manfaat kepada anak-anak Malaysia lah secara khususnya. Tapi seperti yang saya cakapkan pada awal tadi, fokus utama kita adalah untuk
menjadikan kita tu dulu sebagai orang yang membudayakan IBSE, di samping menunjukkan kita punya orang kata apa, impak yang positif pada anak murid kita dan sekolah kita, dan akhirnya seterusnya benda tu, amalan tu boleh dikembangkan kepada rakan-rakan kita yang lain juga. Kita bukan bercakap tentang nak menyelesaikan masalah dunia, tapi kita selesaikan masalah bilik darjah kita dulu, dan kemudian diharapkan dengan penyelesaian masalah bilik darjah kita tu akan menjadi penyelesaian juga kepada guru-guru lain. Okay, so untuk sesi saya rasa habis setakat situ saja. Cikgu kalau perlukan slide tu nanti saya rasa cikgu-cikgu semua dah ada slide tu kan, jadi macam cikgu boleh rujuk situ jugalah. Cuma saya punya harapan saya adalah kita sama-sama, guru-guru kita ni, guru-guru kita Malaysia, guru Kedah, guru Perlis, kita ambil tanggungjawab menghasilkan konten-konten pendidikan yang IBSE tu. Sebab kita kan kita kata pasal apa video orang putih, pasal apa video orang putih, tapi kita sendiri pun tak create konten yang orang-orang Malaysia boleh guna. So kita ambil tanggungjawab tu untuk membantu rakan dan anak murid kita. Okay, so kalau tak ada apa-apa saya rasa itu saja. Saya serahkan semula kepada Encik Kuzuri Syam lah kot. Saya nampak cikgu je yang ada kat situ.